Dalam iddah, wanita tak boleh keluar rumah. Tak boleh bermakeup, tak boleh berhias. Kena duduk rumah. Hari ini berapa ramai wanita yang meletakkan diri mereka ini ke tebing-tebing neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Pastikan korang tengok sampai habis. Jangan korang skip ataupun korang tengok separuh saja video ini, nanti korang salah faham. Jangan lupa subscribe, share, like, komen ataupun pandangan korang, insya-Allah. 2 hours later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Alhamdulillah. Semoga sesiapa yang melihat video ini ataupun konten ini, korang sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Aku buat konten kali ini, kita nak bercerita mengenai iddah. Sebab apa? Aku tengok dekat media sosial kan. Media sosial ni, aku tengok keadaan, contoh dia seperti yang dalam keadaan iddah sekarang ni, iaitu Puteri Sarah. Dan ramai orang komen. Aku tengoklah komen-komen orang kata apa tak boleh keluar rumah, dalam iddah tak boleh berhias, tak boleh pergi sana, tak boleh pergi sini. Lepas tu ada yang kata tak ada masalah. Boleh keluar rumah, boleh bermakeup, boleh berhias, macam-macam boleh buat. Sebab apa? Dia bukan bercerai mati. Kat situ yang membuatkan aku nak buat konten kali ini. Jadi syukur pada Allah Subhanahu Taala, sebab Allah Subhanahu Taala yang bagi kalian dekat luar sana dan tengok konten kali ini. Sebab apa? Kita setiap konten aku, insya-Allah dia untuk membuka minda kita supaya hari ini kita dapat jalan kehidupan kita ni sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ikut cara yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita berbalik pada apa pandangan masyarakat mengenai satu perihal yang sentiasa mereka ini seorang artis, public figure yang sentiasa memberi tumpuan. Jadi hari ni kita kena tahu, first kali apabila kita baca konten-konten kat bawah ni, aku rasa takut. Sebab apa? Ramai hari ni orang Islam kita jahil. Sebab tu aku buat konten ni supaya apa? Supaya korang boleh buka mata korang, ada ilmu yang korang lihat kan. Walaupun aku menggunakan nama selebriti, tapi sebenarnya aku nak bawa korang kepada korang lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, okey, contoh. Hari ini kita tengok apa yang membezakan orang Islam, cara kehidupan orang Islam dengan cara kehidupan orang kafir. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kita macam mana kehidupan kita 24 jam ataupun macam mana kehidupan kita daripada kita lahir sampai kita mati. Macam mana cara kehidupan orang Islam. Itu yang point aku nak petik dalam konten kali ini. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu Nabi tunjukkan kita cara yang Allah redha. Seperti mana kita tahu, orang kafir pun minum, orang kafir pun makan, orang kafir pun masuk tandas, orang kafir pun keluar tandas, orang kafir pun tidur, orang kafir pun bangun tidur, orang kafir pun pergi bekerja, orang kafir pun berkahwin, orang kafir juga bercerai. Jadi macam mana cara untuk kita ni elakkan diri kita ni supaya terikut cara Yahudi dan Nasara. Sebab tu Nabi tunjukkan kita cara Islam, cara kehidupan Islam, dan kita sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa kita kena ikut cara Nabi SAW? Takut-takut kita, Allah Subhanahu Wa Taala cabut nyawa kita waktu kita bukan bawa cara hidup Nabi SAW, bukan cara hidup orang Islam. Bayangkan kalau kita hidup cara orang kafir, cara orang Yahudi, Nasara, macam mana? Tiba-tiba Allah tarik nyawa kita, kita mati dalam keadaan bukan cara orang Islam, cara orang yang dalam kekufuran. Jadi sebab tu ini macam mana perbezaan cara orang Islam dan cara orang kafir, cara kehidupan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana kita tahu dan korang pun tahu, iddah ni apabila talak telah dilafazkan, jatuhnya talak. Lepas tu iddah ni kita kena tahu ada tiga jenis, iaitu yang pertama
iddah bercerai yang masih hidup. Lepas tu iddah yang kedua bercerai yang telah mati. Yang ketiga bercerai dalam keadaan mengandung. Okey, aku tak nak pergi semua. Kita ambil poin-poin je. Kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang pergi jumpa korang punya ustaz ataupun korang punya guru. Supaya apa? Lebih bagus lagi. Aku just kat sini sebab ini konten, tak boleh kita nak pecah-pecahkan. Nanti panjang jadi dia. Okey, insya-Allah. Jadi first kali tajuk kita mengenai inilah orang yang bercerai yang masih hidup. Bercerai dalam keadaan hidup dan macam mana iddah dia. Iddah orang yang masih hidup lagi, bercerai hidup ni, maka iddah dia adalah selama 3 kali suci. Jadi selepas dia dah suci daripada haid yang ketiga, barulah dia habis iddah. Maka dia boleh kahwin ataupun dia boleh buat cara kehidupan dia seperti sedia kala. Tapi dalam waktu iddah ni, dia masih lagi ada hubungan dengan suami dia. Suami dia yang telah menceraikan dia. Dia ada hubungan lagi. Sebab tu kita nak kahwin ni, kita kena pilih suami yang soleh. Penting kita cari suami yang soleh, yang boleh jaga kita, kan. Jadi tuan-tuan, bila kita dalam keadaan iddah ni, iddah maksudnya kita bercerai hidup ni, maka dalam selama 3 kali suci tu, ataupun orang yang tak ada period 3 bulan lah, dia di dalam tanggungan seorang suami dia. Maka suami dia perlu memberi nafkah. Ataupun dalam keadaan mereka boleh duduk satu rumah, kalau masing-masing hubungan suami isteri tu ada niat untuk memulihkan keadaan, itu digalakkan. Tapi kalau ada sepakat yang lain, show yang lain, mungkin hubungan ni tak boleh teruskan, maka si isteri ni boleh pilih salah satu rumah, iaitu rumah, mungkin rumah keluarga dia untuk dia duduk, ataupun satu rumah yang memang dah dia ada, kan. Dia boleh duduk kat situ untuk dia habiskan iddah dia selama 3 kali suci. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkara ini sangat penting. Hari ini berapa ramai wanita di luar sana yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu mereka ini, contoh, ada orang kata boleh keluar rumah, boleh berhias, boleh bermakeup, boleh buat macam-macam, boleh keluar pergi sana pergi sini, boleh bekerja. Okey. First kali sebab tu kita kena cari suami yang bertakwa, suami yang soleh. Sebaiknya ini ikut takwa, atau ini bukan fatwa, ini ikut takwa diri kita. Seeloknya wanita itu berada di rumah. Sebab apa? Kalau macam Puteri Sarah ni, kita tahu suami dia mampu, Samsul Yusof ni mampu, maka dia boleh duduk kat rumah, tak ada masalah. Itu yang terbaik sebenarnya. Duduk kat rumah, jaga diri dekat rumah tu lah. Dia bolehlah pergi keluar, pergi rumah jiran, jagalah diri dia, kan. Boleh keluar kejap. Kalau duduk kat rumah boleh, mungkin bagi orang zaman sekarang ni, dia akan jadi anxiety kalau duduk kat rumah, kan. Jadi dia perlukan udara luar. Boleh keluar, nak tengok pokok-pokok ke apa ke, nak melawat mungkin rumah keluarga dia dekat, boleh datang ziarah, tak ada masalah. Tapi dalam keadaan sembunyi-sembunyilah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan iddah, dia banyak pantangan larang. Dia tak boleh berhias ke apa semua, kan. Sebab tu zaman sekarang ni ramai wanita berkerjaya. Jadi dia bekerja. Dia perlu keluar rumah. Kalau suami dia tak mampu, dia bolehlah pergi bekerja, kan. Tapi korang kena tahu, nak keluar rumah sebab apa? Dia masih lagi menjadi isteri orang lagi. Kenapa iddah ini berlaku dalam Islam? Hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, supaya apa? Untuk nak tahu dalam keadaan iddah tiga kali suci tu, nak tahu dia ni hamil ataupun tak. Bayangkan kalau waktu dia diceraikan tu, habis iddah dia hamil. Jadi kesianlah orang yang pak sanggup ni. Maksud dia mungkin si isteri ni dah ada, orang kata backup plan lah, kan. Dah ada pasangan yang lain. Wallahu a'lam. Jadi sebab tu Islam ni datang untuk memulihkan wanita. Bukannya untuk menghinakan wanita, bukan nak menyusahkan wanita. Sebab tu
sebaiknya wanita yang telah diceraikan oleh suami, sebaiknya lah dia jaga kedudukan. Sebab apa? Tempat yang terbaik bagi seorang isteri, seorang wanita adalah di rumah, kan? Jadi macam seperti Puteri Sarah ni, kita tahu dia berkerjaya. Jadi dalam kerjaya dia, kerjaya adalah kerjaya bidang seni. Jadi dia perlu jumpa orang, kena make-up. Itu yang mendatangkan masalah tu. Jadi kalau kalian seorang wanita yang solehah, pastikan kalian seorang isteri yang telah diceraikan oleh suami dia, duduk kat rumah, jaga diri. Kalau ada hal-hal yang penting baru boleh keluar rumah. Kalau suami yang berkemampuan seperti mana Samsul Yusof ni, eloknya dia nafkahkan isteri dia selama 3 kali suci ataupun 3 bulan ni. Nafkahkan supaya apa? Dia tak keluar pergi bekerja. Sebab apa? Kita tahu kerja dalam bidang seni ni dia kena melawar. Bila melawar tu, dia bukan melawar untuk suami dia, tapi melawar untuk mata-mata lelaki lain. Itu yang menimbulkan syahwat kepada lelaki lain. Itu masalahnya. Sebab tu hari ni kita kena tahu. Sebab tu pentingnya takwa dalam kehidupan kita. Pergilah korang, wanita-wanita di luar sana, ataupun lelaki di luar sana, suami-suami, ayah-ayah, kan, mak-mak, pergi cari ilmu agama. Kita ni dah banyak kena tipu dengan dunia ni. Dah banyak sangat kita kena tipu dengan dunia. Jadi sebaiknya lah wanita yang diceraikan, pastikan duduk kat rumah lah. Kalau korang ni jenis yang bukan bekerjaya. Kalau korang bekerjaya, korang boleh pergi kerja dan balik. Itu pun kena minta izin suami. Sebab apa? Dalam kaedah ataupun dalam fasa edah ni, suami kita tu adalah suami kita juga. Habis edah, itu baru kita dia letakkan sebagai kita ni sebagai seorang janda. Jadi sebab tu dalam edah ni jaga. Sebab apa? Dalam edah ni ada perintah Allah. Kita kena takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni berapa ramai orang yang takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan, hari ni keluar rumah, seorang isteri keluar rumah dalam keadaan bergincu, bermakeup. Dia bukan buat untuk suami dia, tapi untuk orang lain pandang. Itu pun dah berdosa dah. Apatah lagi sing-singkan tangan, nampakkan aurat. Ini berapa ramai wanita kat luar sana yang tak pakai stocking. Kaki korang tu adalah aurat. Itu masalahnya. Sebab tu sebaik-baiknya jaga dalam 3 bulan ni, jaga elok-elok. Jaga diri kalian. Supaya apa? Sebab setiap perintah Allah tu untuk mendekatkan kita dengan Allah. Bukan kita ni Allah nak menyusahkan kita, tak. Semuanya untuk kebaikan kita. Tapi kita yang ego pada Allah SWT. Kita rasa kita yang betul. Setiap keputusan kita yang buat. Kita buat ikut nafsu kita. Bukan kita ikut apa perintah Allah. Kita ikut nafsu kita, bukan ikut apa yang Allah nak. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kembali pada Allah. Kalau korang bekerja, pergilah kerja, balik. Lepas tu nak pergi kedai, minta izin pada suami. Minta izin nak keluar rumah. Sebab apa? Kita masih lagi dalam edah. Pelihara kalian. Pelihara kehidupan kalian. Jangan terjerumus dalam bisikan syaitan. Lepas tu kita janganlah berhias-hias. Sebab memang tak boleh pun kita berhias. Berhias ni kat rumah. Faham tak? Aku tengok komen-komen tu kesianlah pada wanita yang jahil, yang kurangnya ilmu agama. Kita boleh berhias-hias tapi di rumah. Untuk suami kita, bukan untuk orang lain. Hari ni aku tengok, dia boleh keluar, boleh pergi berhias, boleh pergi Indonesia, boleh cantik. Salah tu. Allahu Akbar. Takutlah zaman sekarang. Pergilah cari ilmu agama, pergilah. Apa yang aku bagi ni, ini adalah poin-poin saja. Nak tahu lebih lanjut, pergi cari guru kalian. Pergi jumpa ustaz-ustaz dekat surau-surau ataupun masjid-masjid dekat rumah kalian tu. Tanya mereka. Tolong. Zaman kita ni dah akhir zaman dah ni. Takkan kita nak mati dalam keadaan kufur lagi. Bermakeup boleh. Memang pun boleh bermakeup, tapi di rumah. Untuk suami, bukan untuk orang luar. Nak pakai ketat-ketat ke apa boleh. Nak pakai ketat-ketat, pakailah. Nak terjojol sana, nak terjojol sini. Kan? Kau nak buat macam sarkas, nak macam clown pun, buatlah macam mana pun. Tapi bukan untuk lelaki kat luar sana. Untuk suami kalian sahaja. Itu yang paling penting. Boleh? InsyaAllah. Kita kembali pada Allah, ikut sunnah Nabi SAW. Itulah yang membezakan kehidupan orang Islam dengan kehidupan orang kafir. Ini
Semua keputusan terletak pada tangan kalian. Jalan mana yang korang nak? Aku ni cuma boleh sampaikan. Aku tak boleh nak suruh, nak paksa kalian. Sebab dalam Al-Quran Allah SWT perintahkan umat Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Umat Nabi ni umat yang terbaik. Umat yang beriman kepada Allah SWT, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia pada kemungkaran. Jadi inilah point dia. Aku nak ajak kalian ikut cara Nabi SAW. Dan dari samping itu juga, kita ni kena beriman ikut cara Nabi SAW. Tak ada cara lain. Kenapa aku kena sampaikan? Kenapa memang cara orang Islam ni kena jaga tepi kain orang? Sebab Nabi bagi tahu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ayhi maibun nafsi. Tidak sempurna iman kamu jikalau kamu tidak menyayangi saudara Islam kamu seperti mana kamu menyayangi diri kamu sendiri. Aku ni sayang diri aku. Jadi sebab tu aku bagi tahu kat kalian. Supaya apa? Kalian ikut cara Nabi SAW. Kalau aku tak bagi tahu, aku tak tunjukkan kasih sayang aku kepada kalian, bermaksud iman aku ni tak sempurna. Jadi tolonglah tuan-tuan, tolonglah. Kembali pada Allah SWT. Sampai bila kita nak hidup dalam cara orang Yahudi Nasara ni? Kita hari ni telah, kepala otak kita ni didoktrin tau. Dengan media massa, dengan televisyen, dengan radio. Kembalilah kepada sunnah Nabi SAW. Kehidupan kita ni dah tak lama dah. Fitnah yang akan datang lebih besar. Kalau hari ini kita tak bertindak, kalau hari ini kita tak kembali kepada Allah SWT, kalau hari ini kita tak bertaubat, habislah kita. InsyaAllah tuan-tuan, saya sayang kalian. InsyaAllah kerana Allah SWT. Yang paling penting, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul.